بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Fadil Syed Shukri lah, dari pengarah bagi kelas kita media dan juga Akademi Jawi, dan juga AJK yang terlibat serta hadirin dan juga hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini dikira sebagai kelas yang pertama bagi sesi kelas pengajian Matan Ajurumiyah. Matan Ajurumiyah iaitu berkaitan dengan salah satu daripada ilmu bahasa Arab yang lain. Kan nanti kita akan terang bahawa bahasa Arab itu ada banyak ilmu kan yang terlibat dalam bahasa Arab. Jadi saya minta maaf lah disebabkan sepatutnya minggu lepas, tapi sebabkan urusan terpaksa untuk dilewatkan kepada minggu ni. Jadi insya-Allah kita akan nanti kalau akhir majlis ataupun majlis yang berikutnya kita akan bincang bila masa yang sesuai untuk kita ganti balik kelas yang 2 hari lagi tu. Nah, insya-Allah. Jadi kita mula macam mana berkenaan dengan Matan Ajurumiyah. Kita tahu bahawa kita mengaji dekat sini kan, ataupun yang kita bincangkan dekat sini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ataupun hadirin juga hadirat sekalian, adalah Matan Ajurumiyah kan. Matan Ajurumiyah yang diterjemahkan dengan kita kata tulisan Jawi yang asalnya, dan menggunakan metod tulisan yang ataupun bahasa Jawi yang lama. Dan sistem kita yang kita akan cuba bincangkan kat sini dan kita akan bentangkan kat sini adalah kita tidak akan memberi perhatian sangatlah kepada pembacaan Jawi kat sini. Boleh faham? Itu boleh baca sendirilah. Boleh baca sendiri kat rumah. Kita akan go through pada benda-benda yang penting yang disebutkan dalam matan. Dan teknik saya akan letakkan beberapa mukadimah kan yang saya akan sebutkan pada awal majlis ni, dan kemudian saya akan sebelum kita baca matan, kita akan baca ramai-ramai dulu kan, untuk menggalakkan supaya masing-masing hafal Matan Ajurumiyah. Tak susah pun, sikit je. Berapa muka? 10 muka je kot. Kan, sikit je. Kita galakkan supaya hafal, dan siapa yang hafal nanti pada akhirnya kita akan buat tasbih, saya akan dengar hafalan tu dan kita akan bagi ijazah lah bagi hafal sahaja kan. Tapi insyaAllah hafal tak susah pun sebenarnya. Kita galakkan kepada hafalan. Baik, kita nak mula. Jadi perbincangan berkenaan dengan matan ni insyaAllah kan, kita ada 14 yang kita akan nantikan. Jadi perbincangan pertama yang kita akan bincangkan, pertamanya adalah kita kenal sedikit berkenaan dengan biodata penulis. Boleh faham? Yang pertama apa? Biodata penulis. Cik Shukri tak letakkan, ataupun Cik Shukri tak letak tulis, tapi kita akan sebut secara sedikit biodata penulis. Boleh? Siapa penulis bagi Matan Ajurumiyah yang berkat ini, yang tersebar daripada Morocco sampai ke Malaysia, sampai ke Perlis kan, sampai kepada kawasan-kawasan yang lain? Siapa dia yang mengarang? Beliau, nama dia adalah Muhammad bin Daud, ataupun kunyah dia Abu Abdillah Muhammad bin Daud. Kunyah dia tu dia punya apa? Kata nama-nama timangan. Ini nama timangan. Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Salhaji. As-Salhaji yang meninggal tahun bila? 723 Hijrah. 723 Hijrah. Yang masyhur, kalau kita nampak dekat ni, dia tulis di sini hari. Yang masyhur dengan apa? Dengan panggilan Ibnu Agurrum. Ibnu Agurrum. Dengan dia panggil Jim
disebut dengan G. Bukan ajurum, tak salah. Agurum. Dia panggil, kalau orang Arab nak sebut perkataan G tadi kan, dia akan sebut, dia kata Jim Al-Qahiri. Jim Al-Qahiri. Apa maksud Jim Al-Qahiri? Jim yang disebut oleh orang Mesir, orang Kairah. Kalau orang yang mengaji Mesir, ada orang beberapa orang yang mengaji Mesir, dia akan tahu bahawa Jim, orang Mesir dia akan sebut Ga. Kan? Dia akan sebut contoh Ja'a, dia sebut Ga'a. Ataupun dalam bahasa pasal Gai. Kan? Dalam bahasa pasal lah. Boleh nampak? Okey. Ibnu Ajrum rahimahullah, asal dia daripada mana? Daripada Morocco, Maghrib. Daripada kabilah Sanhajah. Kabilah Sanhajah. Daripada mana? Itu Sanhajah adalah kabilah yang berbangsa Barbar. Kabilah berbangsa Barbar. Ataupun istilah sekarang Barbar dipanggil Amazir. Amazir, keturunan Amazir. Bukan orang Arab. Tapi daripada apa? Keturunan apa? Keturunan Barbar. Beliau adalah orang yang soleh, wali Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah kitab-kitab tasawuf yang lain. Itu boleh cari dalam biodata dia yang lain. Yang paling penting sekali adalah karya dia yang di hadapan tuan-tuan dan puan sekalian yang bernama Matan Ajurumi. Matan kecil, matan yang ringkas, disediakan untuk penuntut level pertama permulaan, untuk mereka yang ingin mengaji dalam ilmu Nahu. Ilmu Nahu, Matan Ajurumiyah. Dikatakan keberkatan dia tu, diceritakan, cerita ni saya sudahlah, kan, masing-masing ada apa kebebasan untuk menerima, kan. Tapi cerita ni memang masyhur, dinukilkan daripada orang yang mengomentarkan syarah kitab ni, yang meletakkan syarahan yang masyhur, iaitu beliau Ibnu Ajrum rahimahullah. Dia tak kala menulis kitab Matan Ajurumiyah ni, dia menulis waktu kala dia menghadap kiblat. Dia menghadap kiblat. Tu dia waktu dia menulis kitab Matan Ajurumiyah. Dan apabila akhir dah selesai menulis kitab Matan Ajurumiyah ni, dia mencampakkan kitab dia ni ke dalam ke laut. Dan dia kata, dia waktu itu berkata dan juga berdoa, ya Allah, kalaulah amalanku ini adalah hanya saja ikhlas bagi kamu Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah tenggelamkan kitab ni, ataupun biarkan dia terapung duduk dalam keadaan tak basah. Dan Allah terima doa kita, iaitu kitab Matan Ajurumiyah ini kekal terapung dalam keadaan tak basah. Tu, dan saya sudahlah ke urafat ustaz ni ada ikut suka masing-masing, kan. Dia apa. Tapi memang diceritakan secara mutawatir daripada jadi itu adalah dalil ataupun karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penulis ini, adalah dalil bagi keikhlasan penulis dia. Kalau tak mau percaya cerita tu, kita tahu bahawa tersebarnya kitab ini daripada timur sampai ke barat, itu sebenarnya dah cukup untuk menerangkan berkenaan dengan keikhlasan penulis itu. Cukup dah. Semua orang daripada pesantren Jawa sampailah pesantren Morocco, ke Mesir, ke Hijaz, ke mana, ke semua pakai kitab Matan Ajurumiyah. Cukup. Macam Imam Nawawi memang semua orang kena kitab dia. Hadis 40 semua orang pakai. Riyadhus Shalihin. Kenapa tersebarnya ke semua kitab-kitab ini, sedangkan tak ada pun sebelum ni marketing? Betul tak? Tak ada pun langsung marketing, tak ada pun dia promosi Facebook yang macam progresif media buat. Ada pun tak ada pun langsung WhatsApp, tapi boleh tersebar secara luas. Ajaib. Kan? Itu adalah hanya saja daripada keikhlasan daripada penulis dia sendiri. Boleh nampak? Itu yang disebutkan. Ada antara satu lagi kelebihan sekali yang ada pada Matan Ajurumiyah ni. Tok Guru saya cakap, almarhum Tok Guru Saleh Musa, dia cakap tu, dia nasihatkan kami, dia kata, kan, dia kata, saya sumpah, saya sumpah, janji kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa hafal Matan Ajurumiyah ni alim nahu. Dia kata, dia janji sebut. Saya sudahlah, tapi kan, kalau hafal semua, insya-Allah kita dah hafal rumusan bagi ilmu nahwu itu sendiri. Saya tak tipulah. Okay, nanti kita akan bincang secara detail berkenaan dengan kaitan-kaitan kitab yang berlega di sekitar Matan Ajurumiyah ini nantilah.
Kan kita buat sesi lain kalau kisah media aku buat kan. Jadi kita nak bincang secara umum saja. Okay, dah settle lah berkenaan dengan biodata penulis tu. Daripada biodata dah tahu dah keagungan kitab ni. Nampak tak? Okay, settle lah. Okay, baik. Seterusnya sebelum kita baca kitab, ini penting juga, adalah untuk kita ketahui terlebih dahulu 10 prinsip berkenaan dengan ilmu nahwu. Berapa? 10 prinsip ataupun 10 perkara berkenaan dengan ilmu nahwu. Ini penting. Kami mengaji pun semua macam tu. Setiap daripada ilmu, kita mengaji tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, ilmu kalam ke, ilmu apa segalanya, kita belajar apa yang terlebih dahulu 10 prinsip. Apabila 10 prinsip ni dia dinamakan sebagai muqaddimah al-ulum. Muqaddimah bagi setiap ilmu. Mesti tahu 10 prinsip. Supaya apa? Supaya apabila masing-masing kita ikut daurah mengaji dan sebagainya, kita akan dapat tahu jalan yang betul dalam mengaji tersebut. Tak mengapu, tak pusing, tak buat dawak, tak cerita lagu Hindustan kelina. Kan? Kita tumpu betul yang penting dalam perbahasan ilmu. Apabila 10 prinsip tu, yang pertama tulis. Yang pertama adalah mengetahui berkaitan dengan nama ilmu. Yang pertama apa dia? Nama ilmu. Boleh? Apakah nama ilmu? Yang kedua adalah mengetahui berkaitan dengan definisi ataupun takrif bagi ilmu. Boleh? Dapat? Yang ketiga adalah dia mengetahui berkenaan dengan subjek kajian ilmu itu ataupun maudu' kajian. Itu dalam bahasa Arab lah. Tapi bahasa Melayu subjek kajian, objek yang dikaji oleh ilmu ini. Boleh nampak? Itu nombor apa? Nombor 3. Nombor 4 adalah mesti mengetahui berkenaan dengan faedah mengaji ilmu ini. Mengaji buat apa? Kan? Faedah dia kita kena tahu juga. Yang kelima adalah mesti kita mengetahui berkenaan dengan kedudukan ilmu ni, nisbah ataupun kedudukan ilmu ni. Ilmu ni duduk dalam mana? Ilmu nahwu ni duduk dalam apa? Dalam map dia kat mana? Hierarki dia kat mana dalam ilmu Islam? Kita kena tahu juga. Yang itu berapa? Yang kelima. Yang keenam adalah kita mesti mengetahui berkenaan dengan kelebihan ilmu ni. Kelebihan. Itu yang ke apa? 6. Dan yang ketujuh, kita mesti mengetahui berkenaan dengan siapakah yang mengasaskan ilmu. Mengasaskan ilmu. Boleh? Yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ke-8 adalah kita mesti mengetahui berkenaan dengan apa? Hukum mengaji ilmu. Hukum. Apa hukum mengaji ilmu? Untuk keberapa? Yang ke-8. Yang ke-9 mesti kita ketahui di mana sumber ambilan ilmu ni. Itu yang ke-9. Yang ke-10 adalah kita mesti mengetahui berkenaan dengan apa? Masalah perbincangan dalam ilmu ni. Detail permasalahan. Sekali lagi, detail permasalahan dalam ilmu ni. Okay. Boleh nampak tak? Nak saya tulis dalam bahasa Arab? Kata ya. Tak payahlah, masalah tak payah ni. Kita bincang nanti. Okey. 10 perkara ni dapat tak? Ustaz Wan baca semua boleh yang pertama? Ilmu. Ilmu. Okey. 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 Maksud siapa yang asas ini? Kapan hukum mengaji? Okey. Dan bagi sumber ambilan untuk masalah. Okey, boleh. Semua dapat kan? Okey, sekarang ni isi ke semua yang apa yang saya sebutkan tadi, poin-poin itu tadi dengan apa? Dengan poin-poin yang saya sebutkan. Okey. Kita mula dengan yang pertama dulu. Benda apa nama ilmu yang kita bincangkan tadi? Apa dia nama dia? Ilmu nahwu. Yang kita bincangkan pada hari ini dalam sesi ini adalah ilmu apa? Ilmu nahwu namanya. Benda apa pula nahwu ni? Nahwu ni dalam bahasa Arab kan? Apa maksud perkataan nahwu? Maksud perkataan nahwu adalah apa? Adalah niat. Itu yang pertama. Niat. Maksudnya qasad. Itu maksud yang pertama. Boleh faham? Okay, settle.
Ataupun maksud yang kedua perkataan nahu ini membawa maksud arah. Itu yang kedua. Boleh? Yang ketiga, maksud bagi perkataan nahu ini adalah apa? Adalah seperti. Boleh faham? Itu maksud-maksud dia daripada apa? Daripada perkataan Arab tu. Okey, kita letaklah sikit kan dalam apa? Dalam ayat. Saya tak tekan sikitlah. Boleh? Okey, kita sebut tadi apa dia perkataan nahu kan? Perkataan nahu kan? Okey, pertama maksud dia apa dia? Apa dia? Niat. Seperti pada ayat unhu. Kan? Unhu hadza al-amal. Apa maksud unhu hadza al-amal? Niatkan. Ni susah itu jauh ini kan. Niatkan ini amalan. Bahasa Melayu lama lah kan. Ataupun amalan ini. Boleh faham? Ini dalam ayat yang pertama contoh. Kalau antum boleh hafal ayat ni, boleh tambah lagi vocabulary kan. Dapat? Yang kedua apa dia? Tadi? Arah. Ataupun dalam bahasa Arab al-jihah. Kan al-jihah. Arah kan. Macam mana dulu ayat dia? Zahabtu nahwa al-Madinah. Apa maksud zahab tu? Saya apa? Telah pergi nahwa ke arah. Apa Madinah apa? Bandar Nabi Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, boleh? Itu yang kedua contoh. Saya nak bagi perkataan nahu ni digunakan dalam makna yang berbeza berdasarkan ayat yang berbeza, konteks ayat yang berbeza. Boleh faham tak, Pak? Kita? Ada? Okey, pada yang atas. Okey. Yang ketiga, adik boleh dapat dulu adik. Dah buat slow-slow tadi. Okey. Yang ketiga apa dia maksud dia? Allah, seperti. Seperti kan? Seperti apa dia? Asy-syabah. Kalau bahasa Arab panggil apa? Asy-syabah. Ataupun al-mislu pun boleh. Mislu, masal. Kan? Semua maksud yang sama. Contoh apa dia? Muhammadun nahwu aliyin. Apa maksud Muhammadun nahwu ali? Muhammad itu seperti Ali. Okay, boleh? Nampak kita kena tahu berkenaan dengan apa? Nama ilmu ni. Second berkenaan dengan apa? Nama ilmu. Boleh? Itu yang poin yang pertama yang mesti bagi setiap penuntut ilmu tahu. Tak tahu memang dibagi orang tahu panggil cerai. Boleh cerai. Oh kan? Mesti tahu juga kita mengaji apa. Tak tahu apa ni, main banyak mahal. Kan? Kena tahu juga. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Ta'rif. Kita tulis ta'rif. Apa dia ta'rif bagi ilmu nahwu ni? Definisi bagi ilmu nahwu. Supaya apa? Daripada definisi lah kita boleh kenal ilmu nahwu ni. Daripada definisi lah kita boleh apa? Kenal ilmu nahwu. Apa dia definisi dia? Al-ilmu. Dia adalah salah satu daripada ilmu. Bil qawanin. Yu'rafu biha ataupun tu'rafu biha ahwal awakhir al-kalimati hala tarkibiha min haythu al-i'rab wal-bina. Jadi boleh
ya. Al-ilmu bil qawanin tu'rafu biha ahwalu awakhir al-kalimah hala tartibiha min haitsu al-i'rab wal Asalin dulu ambil masa. Mungkin kita laju sikit tapi tak apalah. Dalam klarifikasi. Sila. Dah Salim? Satu, dua, tiga, sikit dah betul itu. Mana? Hala, mana ni? Tarkibiha. Tulisan dia nanti. Tapi nanti saya minta Ustaz Syukri tulis dalam bentuk tulisannya. Hala tarkibiha min haitsu al-i'rab wal bina. Ya baik. Apa Ustaz? Penting dulu kita kena tahu dulu. Kalau kita mengaji kita tahu apa. Main pi balik sama macam tu. Kita tak ada payah. Jadi mengaji untuk Allah Taala. Kan? Okey. Boleh dah. Dah settle? Belum. Kita bagi sekali dulu. Sudah dulu. Dah. Ada belum? Sudah dulu. العلم بالقوانين تعرف بها أحوال أواخر الكلمة حال ترتيبها من حيث الإعراب والبناء. dah. Kita baca dulu. Nanti boleh sama boleh tulisan. Ikut saya baca. Supaya apa? Boleh hafal dah tu. Alang-alang kita hafal kat sini lah. Okey. Al-ilmu bil qawanin. Al-ilmu bil qawanin. Tu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimati. Hala tartibiha min haitsu al-i'rab wal bina. Sekali lagi, al-ilmu bil qawanin. Tu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimati. Hala tartibiha min haitsu al-i'rab wal bina. العلم بالقوانين تعرف بها أحوال أواخر الكلمة حال تركيبها من حيث الإعراب والبناء. Baik, kita ambil mana? Apa maksud dia? Ilmu nahwu ni apa dia? Didefinisikan sebagai adalah salah satu daripada ilmu. Dia satu ilmu bil qawanin, dengan apa dia? Al-qawanin. Apa maksud qawanin? Kaedah. Maksud ilmu ini, iaitu ilmu nahwu ini, yang kita akan pelajari apa? Kaedah dia. Boleh faham? Kaedah dia. Saya tak mau terang berkenaan dengan kaedah benda kaunun kulli tu'rafu biha ahkamu al-istighfar. Faham umum tu. Nah, boleh tak? Itu kita masuk dalam level ke-7. Kelas ke-7 lah. Okey. Satu ilmu dengan kaedah-kaedah. Maksudnya ilmu berkenaan dengan kaedah-kaedah. Boleh? Tu'rafu biha, dikenali ataupun diketahui biha, yakni dengan kaedah, dengannya, iaitu dengan apa? Dengan kaedah tersebut. Boleh faham? Maksudnya dengan kaedah tersebut
ahwalu awakhiril kalimati. Apa maksud ahwal? Keadaan. Keadaan akhir kalimat. Akhir apa? Kalimat. Hala tarkibiha, yakni ketika kalimat tersebut itu berada dalam tarkib. Apa maksud tarkib? Ayat. Ayat di sini, itu kan. Ayat di sana. Macam ni kan. Nampak. Okey. Min haisu, apa maksud min haisu? Dari haisu apa? Sudut al-i'rab. Nanti kita tengah mendapat yang apa? Wal bina dan al-bina. Apa maksud i'rab? Maksud i'rab adalah berubah-ubah. Nanti saya akan terang dalam hadap khusus. Boleh faham? Tulis dulu. Maksud i'rab apa? Berubah-ubah. Dan apa maksud bina? Kekal, tidak berubah. Boleh faham? Itu istilah dia, saya akan terang nanti. Cuma tulis dulu. Boleh faham? Dah tulis dah? Dah tulis dah? Belum? Ada terjemahan dulu. Dah? Boleh ke? Okey, boleh. Ada apa? Sebab apa kasi kami dia kena dapat mampu dia besar sikit ni. Sebab saya padang. Saya nak tunjuk ni. Okey. Dalam poin ni, dalam definisi, kita tahu ada beberapa perkara yang penting. Iaitu yang pertama adalah ilmu nahwu ni benda apa? Adalah satu ilmu. Boleh? Memiliki kaedah-kaedah. Boleh? Yang dengan kaedah itu kita boleh mengetahui baris belakang kalimat. Kita ketahui apa? Baris belakang kalimat. Kalau contoh saya sebut kalimat dalam bahasa Arab. Apa dia? Muhammadun. Mana baris belakang dia? Makkadun. Dun. Nampak tak? Itu baris belakang dia tu. Boleh faham? Muhammadun. Kitabun. Mana? Bun. Nampak dah tu. Alif lah. Okay. Akhir kalimat. Boleh faham? Akhir kalimat. Kita nak tentukan. Baca bun ke, bin ke, ban. Boleh? Hala tarkibiha. Waktu bila untuk kita nak detect perubahan yang berlaku pada akhir kalimat tu? Iaitu pada ketika diletakkan kalimat itu dalam sentence ataupun ayat. Boleh nampak? Haisu min haisu al-i'rab wal bina, yakni untuk kita teliti pada kalimat-kalimat tu adakah berlaku perubahan i'rab, adakah berlaku perubahan ataupun tidak berlaku perubahan. Boleh faham? Kita beri contoh. Apa dia ustaz ni macam ni? Bid'ah ni. Memang tidak zaman Nabi tapi kan. Jadi semua belajar. Hatta golongan salafi pun belajar ilmu ni kan. Okey. Apa dia ni? Kita bagi contoh. Kita bagi kalimat tadi pada Muhammad kan. Kita letak dalam ayat. Contoh ayat bahasa Arab dia qama Muhammadun. Boleh? Qama Muhammadun. Ayat yang kedua apa dia? Darabtu Muhammadan. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga apa dia? Marartu bi Muhammadin. Jawab. Kita tengok perkataan Muhammad. Kita pakailah kalimat ini. Boleh? Dapat? Contoh yang seterusnya apa dia? Satu lagi. Qama haula'i. Bisa dengar kata haula'i. Satu lagi. Darabtu haula'i. Nampak? Yang seterusnya marartu
haula'i. Nampak? Okey, kita lihat. Ini saya. Ini dua. Ini saya. Ini dua. Okey, boleh. Dan ni kita fokus kepada kalimat yang saya katakan. Okey, apa beza antara kalimat ni? Ustaz Raja? Apa beza? Pertama, pada ayat yang pertama, kita lihat pada ayat yang berbeza, baris di belakang perkataan Muhammad bertukar, betul tak? Kejap jadi baris balik. Dhammah, saya tak tahu di depan. Dhammah. Boleh? Okey, baris yang kedua dalam ayat yang kedua jadi apa? Baris fathah. Kan baris atas kan dia sebutkan. Bi Muhammadin kan jadi baris apa? Kasrah. Boleh? Dapat? Pada jumlah yang ketiga pula, nampak tak? Ayat sama tak? Sama. Perkataan berbeza. Tapi tengok pada belakang dah. Berubah tak? Tak berubah. Boleh nampak? Apa yang nampak ni? Okey, kita katakan tadi bahawa apa? Bahawa kalimat apa dia? Muhammad. Boleh? Untuk kita nak praktikkan ilmu nahwu, mesti kita letakkan dalam apa? Ayat dahulu. Boleh faham? Ni sentence ni ayat ni. Apa maksud qama Muhammadun? Telah berdiri, siapa yang berdiri? Muhammad. Apa maksud darabtu Muhammadan? Telah saya pukul. Siapa? Muhammad. Apa maksud marartu bi Muhammadin? Telah saya berjalan dengan siapa? Bersama-sama Muhammad. Boleh faham? Telah saya berjalan bersama-sama Muhammad. Kenyang kan? Okey. Boleh tulislah siapa yang tak sempat ni. Okey, qama maksudnya apa? Telah berdiri siapa dia? Muhammad. Darabtu maksud darabtu, telah saya pukul, siapa yang kena pukul? Muhammad. Yang ketiga, marartu bi Muhammadin. Apa maksud marartu? Telah saya berjalan dengan siapa? Dengan Muhammad. Boleh nampak? Perkataan seterusnya, apa maksud haula? Siapa tahu maksud haula? Mereka. Mereka itu kan? Mereka itu kan? Haula. Okey, apa maksud qama haula? Telah berdiri mereka. Darabtu haula, telah saya pukul mereka. Marartu bi haula, telah saya berjalan dengan mereka. Boleh nampak? Okey, ilmu nahwu kita sebut tadi, kita tumbuh kepada perkataan ni dan kita detect melalui kaedah ilmu nahwu macam mana boleh dekat sini menjadi dun, dekat sini menjadi dan, dekat sini menjadi din. Macam mana yang kita tengok perkataan haula ni, dia tak jadi macam Muhammad. Dia jadi apa dia? Satu saja. Boleh? Jadi nanti kita akan belajar dalam ilmu nahwu, kalimat Muhammad kita namakan sebagai kalimat mu'rab. Nanti kita akan belajar, saya tulis dulu. Kalimat apa dia? Kalimat haula dinamai sebagai apa? Mabni. Biasa dengar mabni. Apa maksud mu'rab? Berubah-ubah belakang dia. Bahawa kalimat yang seperti Muhammad ini adalah apa? Kalimat yang digelar sebagai mu'rab, yakni berubah-ubah belakang dia. Nampak perubahan tu? Kalimat yang dipanggil sebagai haula ni dipanggil apa? Mabni. Maksudnya tidak berubah belakang dia. Boleh nampak? Nanti macam mana ustaz kami nak bezakan mu'rab dengan mabni? Ngaji dalam lah sikit. Kita kan tidak datang kat sini. Kan? Betul tak? Kita baca kitab lah. Boleh nampak? Cuma saya nak terangkan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan definisi tadi. Boleh faham? Jadi, fungsi ilmu nahwu sekali lagi, apa dia? Untuk dia nak kenal pasti baris belakang ni. Adakah pertama dia berubah-ubah ataupun tidak berubah-ubah? Boleh? Itu basic beda ilmu nahwu. Dan yang kemudian kita nak tentukan pula, nak baca dun ke dan ke din ke bagi yang berubah-ubah. Boleh nampak? Okay, settle. Alif boleh balik. Okay. Settle? Boleh faham? Itu berkenaan dengan definisi. Boleh? Okay, jom sebenarnya insya dulu. Sikoh lah kan Ustaz. Ustaz Suhail Soleh radhiyallahu ta'ala. Okay, setakat ni boleh dapat? Kita lihat ya. Terlihat selalu. Okay, ada setakat ni siapa yang tak faham? Angkat tangan.
Semua boleh faham? Cikgu Syukri boleh? Boleh? Okay. Ini awal lagi. Okay, settle. Seterusnya kita masuk kepada poin yang berapa? Yang ketiga. Apa dia poin yang ketiga? Subjek kajian. Subjek kajian kita apa? Sebenarnya kita dah sebut dalam apa? Dalam definisi itu. Apa dia subjek kajian yang kita kaji dalam ilmu nahwu ni? Apa dia? Kalimat bahasa Arab. Kan? Kalimat apa? Kalimat bahasa Arab. Hala tarkibiha apa? Dalam apa? Dalam yang saya sebutkan tadi dalam apa? Dalam definisi itu. Hala tarkibiha min haitsu al-i'rab wal bina'. Tu dia punya apa? Subjek kajian. Boleh nampak? Okey, settle. Yang seterusnya apa dia? Faedah. Mengaji ilmu nahwu ni faedah dia apa? Adakah faedah dia menghabiskan masa, mengisi masa lapang? Apa dia faedah mengaji ilmu nahwu ni? Mengaji ilmu nahwu ni bagaimana disebutkan oleh ulama-ulama, dia adalah untuk khidmat kepada Al-Quran Al-Karim. Itu penting. Iaitu apa? Untuk kita nak berkhidmat dengan Al-Quran Al-Karim. Macam mana? Iaitu kita mampu membariskan perkataan dalam Al-Quran itu dengan apa? Dengan betul. Satu. Boleh faham? Mesti kena tahu nahwu. Tak tahu nahwu, jam. Boleh? Yang seterusnya faedah nahwu ni adalah untuk kita nak memahami Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Nabi itu sendiri. Tanpa nahwu kan tak faham apa. Boleh faham tak? Boleh faham? Itu yang faedah yang paling besar sekali dalam ilmu nahwu. Dan kemudian faedah-faedah lain itu adalah apa? Kita boleh tahu ilmu khazanah bahasa Arab. Betul tak? Boleh baca buku-buku bahasa Arab yang bertimbul-timbul banyak. Boleh nampak? Itu kelebihan yang ketiga dan cari kelebihan yang lain lah. Jadi insya-Allah tak ada apa, tak ada rugi kita main kelas ni. Saya nampak tak? Okey. Settle. Itu yang ke bawah, yang ke? Yang ketiga keempat. Yang keempat. Yang ke seterusnya apa? Kedudukan ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni ilmu mana ni? Kat mana? Ilmu nahwu ni ilmu apa? Secara mudah saya takkan terang lah. Dia panggil apa? Peta ilmu-ilmu ni. Cuma saya bagi mudah adalah apa? Ilmu nahwu ni adalah salah satu daripada ilmu bahasa Arab. Salah satu daripada ilmu apa? Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab dia ada berapa? Dia ada 12 ilmu. 12 ilmu bahasa Arab. Tapi yang paling core sekali, yang paling core sekali adalah 3. Pertama apa? Ilmu saraf. Boleh faham? Yang kedua ilmu apa? Ilmu nahwu. Yang ketiga ilmu balaghah. Itu paling core. Boleh tak? Ilmu-ilmu lain tu dia penyempurna lah. Antaranya beliau ilmu-ilmu lain yang lain, istiqaq. Ilmu-ilmu lain dalam bahasa Arab. Antaranya apa lagi? Al-arud. Boleh? Antaranya apa lagi? Ilmu al-qafiyah. Apa lagi? Ilmu al-insya'. Apa lagi? Ilmu al-khat. Boleh faham? Itu ataupun ilmu al-adab dan sebagainya yang kita sebut 12. Habis tak apalah, cari sendirilah kan. Kita sebut kat sini 12. Jadi kita ambil satu saja, itu pada ilmu nahwu. Boleh faham? Ilmu nahwu kita sebut apa? Salah satu daripada ilmu bahasa Arab. Boleh? Seterusnya yang ke-4, yang ke-6. Yang ke-6 dah kelebihan ilmu. Ada kelebihan dan ilmu nahwu ni berbanding ilmu lain. Ilmu nahwu ni tak ada ilmu nahwu, tak boleh ilmu lain. Itu dia. Akan tahap sampai tahap tu lah. Kan? Disebutkan ilmu nahwu ni apa dia? Bapak bagi ilmu. Bapak bagi ilmu. Mak dia siapa dia? Saraf. Abul ulum apa dia? Nahwu. Mak ilmu saraf. Itulah. Jadi kerana apa? Kerana tingkatan pertama untuk kita nak apa? Nak interaksi dengan ilmu-ilmu lain. Tingkatan pertama untuk kita nak apa? Interaksi dengan ilmu-ilmu yang lain adalah apa? Faham. Faham tidak? Pertama untuk kita nak interaksi dengan ilmu apa? Ilmu mantiq. Nak interaksi dengan ilmu apa? Ilmu tafsir, ilmu fiqh. Yang pertama sekali dia, level pertama kena faham ilmu. Nak faham macam mana? Mesti mengaji. Tak sampai maksud ni. Iyalah kena mengaji, alhamdulillah bagus kan.
Tapi saya nak tunjukkan bahawa nak faham mesti ada alat dia. Alat dia antaranya adalah nahwu. Ini kena faham. Boleh faham tak? So kita mesti tahu struktur ayat, baru kita boleh dapat macam makna yang betul, yang tepat dengan ayat itu. Boleh nampak kan? Tu fungsi ilmu nahwu. Kelebihan dia banding ilmu lain nampak? Dia pintu bagi ilmu lain. Wah, hebat semua orang pintu. Boleh nampak? Okey, settle. Yang ke seterusnya, siapa yang asaskan ilmu ni? Apa saya maksudkan dengan perkataan asas? Kita tahu bahawa dalam bahasa Arab sebenarnya, bahasa Arab ni dia adalah bahasa yang dipertuturkan oleh bangsa Arab. Betul tak? Jadi, adakah isu berkenaan dengan orang yang betul-betul mencipta bahasa Arab? Sebenarnya tak ada. Boleh faham? Isu berkenaan dengan orang yang mencipta bahasa Arab ni tak ada. Biasa mengaji dalam ilmu sufi lah, berkenaan dengan bahawa apa? Bahasa ini adakah dicipta secara ijtihad ataupun hanya saja pemberian daripada Allah SWT? Biasa mengaji kan? Tak apa. Dia punya apa? Dia punya jawapan dia secara logiknya dia memang hanya pemberian daripada Allah SWT. Sebab apa? Dalil wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu Allah SWT lah yang mengajarkan kepada siapa dia? Nabi Adam ke semua al-asma'. Al-asma' nama-nama yang disebutkan dalam tafsir, bahawasanya nama-nama itu dimaksudkan dalam apa? Bahasa-bahasa. Semua Adam tahu, Nabi Adam tahu bahasa-bahasa itu. Jadi apa yang saya maksudkan dengan pengasas ni? Maksud saya pengasas adalah orang pertama yang menulis ilmu nahwu. Menulis, mengumpulkan ilmu nahwu. Bukan maksudnya orang yang mengasas. Boleh faham tak? Bukan mencipta daripada tak ada kepada ada. Boleh faham? Yang maksudkan dekat sini apa dia? Yang menulis pertama kali berkenaan dengan ilmu nahwu. Siapa dia? Yang masyhur adalah Abu Aswad Ad-Duwali. Siapa dia? Abu Al-Aswad Ad-Duwali. Ini tokoh yang masyhur, salah seorang daripada tabi'in yang agung. Siapa dia Abu Aswad Ad-Duwali? Dia adalah salah seorang daripada murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Abu Aswad Ad-Duwali. Bagaimana dia boleh tergerak? Kita cerita sikit alang-alang, kita cerita. Betul tak? Alang-alang kita cerita. Bagaimana dia boleh tergerak untuk dia menuliskan berkenaan dengan ilmu nahwu yang tak pernah ditulis sebelum dia. Kisahnya macam mana? Pada satu hari kan, waktu dia duduk dengan anak dia, anak perempuan dia, dekat mana? Dekat atap rumah. Tinggi tak rumah, dulu tinggal kat rumah tak tinggi sangat lah. Sini kalau tingkat 5 tinggi sungguh lah. Tapi tak tinggi dulu. Itu atap rumah. Waktu tu anak dia bertanyakan kepada Aswad Ad-Duwali. Apa dia? Dia kata kepada Aswad Ad-Duwali ayat yang begini. Ya Abata. Bukan Abata. Abata. Ma ajmala. Kan dia kata ma ajmalu as-sama'i. Boleh nampak? Dia kata begini pada dia. Anak betul. Zaman Sayyidina Ali, untuk pengetahuan awal, adalah apa? Adalah zaman waktu bangsa Arab dah berkumpul dengan bangsa-bangsa yang lain. Bukan maksudnya zaman sebelum ni kan memang Arab memang duduk hanya di mana? Di semenanjung tanah Arab saja. Tapi bila zaman Sayyidina Ali, pembukaan dah masuk kepada apa? Kepada Parsi, kepada mana? Kepada Mesir, kepada Syria, kepada Perlis kan. Boleh masuk. Sebab apa? Ada amalan sunnah sampai sekarang kan. Direct kepada Nabi SAW. Okey. Daripada mana? Maksudnya kesemua dah bercampur dengan apa? Dengan bangsa yang lain. Dikatakan sehingga menyebabkan pertuturan daripada kaum bangsa Arab sendiri itu dah jadi kecil bilang. Penentuan baris itu dah jadi macam apa? Kecil bilang. Sampailah yang kisah yang saya sebutkan ni, iaitu apa? Si anak, iaitu siapa dia? Anak Abu Aswad Ad-Duwali dia cakap tadi. Ya Abata, wahai ayahku, ma ajmalu as-sama'i. Ini perkataan dia. Selepas tu, apa dia kata apa? Kata Abu Aswad Ad-Duwali, dia kata, jawab dia, nujumuha. Tak boleh beri makna ni. Tak apa tadi. Kan?
nujumuha. Siapa kata ni? Abu Aswad Duali yang kata. Maksud dia apa? Abu Aswad Duali bila dia dengar perkataan ma ajmalu as-sama'i, seakan-akan anak dia bertanya. Boleh faham? Maksudnya perkataan kita bariskan ajmalu as-sama'i, dia jadi apa? Ayat tanya. Yang menyebabkan Abu Aswad Duali, dia jawab nujumuha. Apa maksud nujumuha? Bintang-bintangnya. Jawapan dia, kalau kita terjemah Melayu, ya wahai ayahku, ma ajmalu as-sama'i, apa benda yang paling cantik dekat langit? Itu terjemahan dia, kalau berdasarkan baris ni. Siapa yang jawab? Abu Aswad Duali kata, bintang-bintang dia lah yang cantik. Lepas tu anak dia pelik, aku bukan tanya apa kan? Itu bahasa Kedah lah kan. Apa dia kata, ma qasadtu zak, bukan aku niatkan macam tu. Aku niatkan apa? At-ta'ajjub. Dia niatkan apa? Dia takjub. Ta'ajjub. Apa dia? Lepas tu, Abu Aswad Duali kata, kalau niatkan ta'ajjub tak boleh cakap macam ni. Ni bid'ah. Dia tak faham kan? Nak sebut macam mana? Ma ajmala as-sama'a. Tu yang betul. Ajmala as-sama'a. Itu baru takjub. Maksud kita terjemah macam mana? Alangkah indahnya langit ini. Boleh nampak? Jadi, apa iktibar yang kita dapat daripada kisah ni? Kan? Sedih kan? Semua sedih? Kan? Tak ada kita sedih pun. Okey, kita nak tahu bahawa apa? Bahawa penentuan baris dalam satu-satu kalimah bahasa Arab, dia memberi kesan dalam apa? Dalam makna. Bahawa apa? Salah satu daripada baris dah bertukar, ni dah keluar dah. Dah hilang pun jam tu makna apa. Boleh faham? Dengan perkataan ajmalu as-sama'i, ada satu ayat yang digunakan untuk bertanya, berbeza langsung dengan apa? Ajmala as-sama'a. Itu satu ayat yang digunakan untuk menunjukkan apa? Ta'ajub. Boleh nampak tak? Sebab tu ilmu nahwu ni penting. Penting sungguh. Ulama-ulama kata, siapa yang tak mengaji nahwu boleh takut jatuh kepada kufur. Na'udzubillah. Oi ustaz, gila kufur betul ke? Ya betul kufur, saya tak tipu. Kan? Cuba lihat baca dalam Fatihah. Baca Fatihah apa dia? Siratal ladzina an'amta kan? An'amta. Apa maksud an'amta? Jalan yang telah kamu kurniakan. Cuba orang tak mengaji nahwu, dia baca an'amtu. Apa maksud jadi an'amtu? Yang saya kurniakan, Tuhan ke itu? Kalau lah dia sebut tu dengan dia apa? Dia tak tahu, sambil-sambil tiba-tiba dia niat kufur, dia kufur. Tapi tak ada lah sampai kufur. Boleh faham tak? Jadi tahan. Boleh nampak? Perkataan kalau kita ubah benda yang dalam Al-Quran boleh buat kepada kufur. Sebab itulah juga disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani bahawa apa? Antara syarat-syarat orang nak jadi muhaddis, bukan muhaddis, kan? Ataupun muhdis. Apa beza muhaddis dengan muhdis? Ini dia yang ilmu nahwu. Muhaddis maksudnya orang yang menyibukkan diri dia, memang profession dia bahagian hadis. Tapi kalau muhdis, apa maksud muhdis? Orang yang berhadas. Tegah ada kecil kata mana salah. Okay, itu kena bagi ilmu nahwu juga. Nanti malu orang sebut salah. Saya memang muhdis. Saya memang muhdis. Saya belajar hadis lama. Oh, muhdis. Awak tak mandi? Nampak tak? Kalau ngaji dah ilmu nahwu dengan ilmu saraf, kita membantu orang. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebut dalam kitabnya bahawa orang yang tidak mempermahirkan ataupun mengukuhkan kemahiran bahasa Arab dia ditakuti masuk dalam apa? Dalam sabda Nabi yang berbunyi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksud dia, siapa yang mendustai ke atas aku, cuba untuk melakukan dusta ke atas aku, maka apa? Maka sedialah tempat duduk dekat mana? Dekat api neraka pula. Yalah, memang kita kata dia tak ada niat pun, tapi kerana sebutan dia tu tadi, percakapan dia tu tadi,
menyebabkan kesalahan bahasa yang menyebabkan bertukar. Termasuk daripada apa? Orang yang mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu berat tu. Berat. Jadi apa? Orang yang memalsukan hadis. Jadi faham? Penting. Jadi jangan duk bising lah. Saya nak ikut sunnah ke tak sunnah. Ngaji nahwu dulu. Yang suka media. Daftar. Masih lagi dibuka. Daftar je lah. Saya negeri. Kan? Okey, boleh nampak? Boleh cerita? Boleh nampak ada berkenaan dengan kisah apa? Kisah pengasasnya ilmu nahwu. Bila apa dia? Kisah dia bila Abu Asad Duali ni nampak awak teruk sangat ni. Dan ada kisah-kisah lain yang masyhur, iaitu orang daripada kalangan orang Arab sendiri salah baca Quran. Itu dia masyhur daripada kisah riwayat Sayyidina Umar, tapi kita ambil kisah dia dulu. Terus Abu Aswad Ad-Duali dia berjumpa dengan Sayyidina Ali. Dia kata apa? Zaman awak teruk sangat ni, semua bercampur apa? Bercampur baur ke semua daripada apa? Kalimat-kalimat Arab. Menyebabkan takut supaya sampai ke satu tahap orang Arab dah tak mampu baca Al-Quran dengan yang betul. Betul kan mereka tak mampu baca Al-Quran sebab pada baris dah. Dulu tak ada baris. Quran dulu tak ada baris, tak ada titik. Quran dulu. Jadi takut untuk apa? Untuk orang Arab baca Al-Quran dengan apa? Dengan salah. Jadi terus waktu tu Sayyidina Ali kata kepada Abu Aswad Ad-Duali, dia kata, okey, tolong untuk apa? Untuk kaji masalah ni dan apa? Dan lihat pada kalam-kalam Arab ini supaya diletakkan kaedah-kaedah ilmunya. Supaya diletakkan apa? Kaedah-kaedah ilmunya. Dan apabila selesai penulisan kitab tu, ada satu kitab yang khusus, bila salah wujud kitab, dikatakan ada beberapa bab saya daripada ilmu nahwu. Dan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan siapa? Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali kata kepada siapa dia? Abu Aswad Ad-Duali, dia kata, unhuhu. Ini start nama ilmu nahwu. Unhuhu. Apa maksud unhuhu yang pertama? Niatkan apa yang kamu buat. Maksudnya supaya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu start dinamakan sebagai ilmu nahwu. Ustaz, macam mana saya nak tahu sumber kisah ni? Saya lihat kalau saya boleh tahu, saya pun ingat daripada guru lah. Kan? Boleh faham tak? Sumber saya daripada guru. Okey, boleh faham tak? Okey, settle. Itu yang keberapa? Yang ketujuh. Sikit lagi. Yang ke-8 pula apa dia? Hukum mengaji. Antum mengaji hukum dia apa? Wajib ke? Tak, fardu kifayah asal dia. Jadi wajib juga lah. Tapi wajib ala kifayah. Apa maksud wajib ala kifayah? Fardu kifayah maksudnya setengah buat. Kalau dah setengah ada yang melakukan, maka apa? Maka jatuh kewajiban pada kelompok yang terbaki. Boleh faham? Tapi kalau fardu ain adalah apa? Adalah wajib tertentu kepada setiap individu. Boleh faham? Itu fardu ain. Tapi asal bagi ilmu nahwu ni adalah fardu kifayah. Tapi bagi orang yang betul-betul nak mengaji ilmu Islam, wajib fardu ain untuk dia mengaji ilmu nahwu. Sebab takut yang kita sebut tadi. Nyembang pandai dapat sunnah tapi bah kan baca orang betul. Tu tak boleh lah. Boleh dapat? Settle. Tu hukum berkenaan dengan apa? Mengaji ilmu nahwu. Itu yang ke-8. Yang ke-9 apa? Sumber ambilan. Sumber ambilan ilmu nahwu ni daripada mana? Ni tak apalah, kita tulis dulu, kita tak bincangkan. Diambilkan ilmu nahwu ni kaedah-kaedah dia daripada apa? Pertama daripada Al-Quran Al-Karim. Sumber asal dia, maksudnya aturan kalam Arab yang paling autentik dan juga asli daripada mana? Al-Quran Al-Karim. Yang kedua adalah apa? Adalah daripada kalam-kalam ahli jahiliyah. Ahli jahiliyah. Boleh faham? Sehinggalah kira-kira kurun ke berapa? 150 Hijrah. Boleh faham? Jadi kesemua kalam-kalam golongan Badiyah, geng-geng jahiliyah ataupun golongan-golongan Arab masih lagi dijadikan sebagai contoh untuk meletakkan kaedah nahwu. Sehingga pada zaman bila? 150 Hijrah. Tulis dulu, tu kita keterang nanti dalam ilmu usul nahwu. Boleh tak? Okey, yang ketiga baru hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan. Ustaz buat hadis tu nombor 3 kita tak jahilah. Adakah kita menghukum dengan hukum selain Allah Taala tu dia? Nah, itu mana ni kan itu yang disebutkan oleh apa? Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam apa? Dalam kitab saya lupa lagi tak ada. Dan saya sebutlah kan bila kita ada 10 jilid. Iaitu apa? Yang disebut tertibnya itu kerana bahasa Al-Quran memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang kedua adalah golongan apa? Golongan syair-syair jahiliyah tu memang tidak tercampur dengan apa? Dengan
kata-kata ataupun kalam-kalam ajam, iaitu bukan Arab. Tetapi hadis berlaku sebaliknya. Apa dia? Maksudnya hadis dinukilkan kebanyakan dia adalah sebenarnya daripada orang Mekah. Imam Bukhari orang mana? Orang Parsi. Dia asalnya daripada orang Parsi, betul tak? Daripada Bukhara. Imam Nasa'i daripada mana? Nasar, Parsi juga. Imam Abi Daud As-Sijistani daripada Sijistan, Parsi juga. Imam siapa lagi? Ibnu Majah Qazwini, Parsi juga. Imam Muslim Naisabur, tapi dia asal keturunan Arab. Dia seorang yang Arab. Dengan juga Imam Malik dalam Muwatta, dia seorang Arab. Yang lain semua orang apa? Orang Parsi. Jadi dinukilkan di antara hujah Al-Baghdadi dengan tekan bahawa apa? Bahawa hadis telah dimasuki dengan apa? Kalam-kalam apa? Kalam-kalam ajnabi, kalam-kalam dia ajam. Kadang-kadang kita kata diriwayatkan hadis itu dengan makna yang menyebabkan kita kata ya memang makna mafhum boleh dipahami, tetapi apa dia, susunan ayat itu kadang-kadang tidak mengikut apa dia, autentik betul daripada orang Arab yang asli. Berapa itu yang dihujahkan oleh Baghdadi lah. Itu kita bincang dalam susunan mula. Kemudian masail yang terakhir adalah masail, iaitu perkara yang kita akan bincangkan dalam kitab ni. Kita akan baca satu-satu masail yang akan bincangkan dalam ilmu nahwu ni. Boleh kan? Boleh nampak? Boleh nampak semua? Kita dapat ni. Dapat? InsyaAllah. Okey, kita lihatlah. Saya kata tu. Nanti ni. Untuk kenal pasti berkenaan dengan apa? Mu'rab, iaitu kalimat yang apa? Berubah-ubah belakang dia. Dengan apa? Dengan mabni, iaitu kalimat yang tidak berubah-ubah belakang dia. Boleh faham? Okey. Kalimat-kalimat bahasa Arab kita apa? Kita bahagikan. Apa dia kalimat-kalimat yang mu'rab? Maksudnya yang akan berlaku perubahan dalam apa? Dalam kalimat tersebut ada dua sahaja. Pertama apa dia? Fi'il, satu lagi isim. Haraf tak mana? Haraf kesemua mabni. Tak ada berlaku perubahan. Haraf perkataan, contoh dia fi, kataan apa? Fi. Biasa dengar tak? Sekali kita dengar fu ada, tak ada. Fa tak ada, memang fi. Memang boleh faham? Nampak tak? Okey, jadi kita kata mu'rab iaitu kalimat yang berubah-ubah belakang dia. Apa dia? Pertama apa dia? Fi'il, yang kedua isim. Boleh nampak? Perubahan hal keadaan pada fi'il, apa dia? Ada 3 jenis perubahan. Boleh faham? Yang pertama dipanggilkan sebagai apa? Marfu. Maksud marfu apa dia? Senang faham, baris apa? Dhammah. Boleh faham? Mansub, baris apa? Baris fathah. Perubahan baris fathah. Majzum, baris apa? Sukun. Boleh nampak? Okey, jadi kita kata bahawa pada fi'il marfu, mansub dan juga majzum. Boleh? Kita perubahan yang seterusnya berlaku pada apa? Isim. Jadi isim juga berlaku 3 jenis perubahan juga. Apa dia perubahan tu? Pertama dipanggil sebagai marfu, iaitu pada isim ada baris dhammah. Boleh faham? Ada juga pada isim ada baris apa? Mansub pada baris fathah. Ada isim yang baris apa? Majrur. Maksud majrur baris bawah. Dalam isim tak ada baris mati. Boleh faham? Berbeza dengan apa? Dengan fi'il. Fi'il ada baris mati? Ada baris bawah tak? Tak ada. Baris bawah asal semua tak ada. Sampai kiamat. Tak ada. Tak ada ijtihad yang terbaru. Boleh faham kan? Okay, settle. Mabni pula tak payah fikir lah. Kan? Lupakan saja perkara dalam ini. Kan? Kita banyak lagi kerja nak buat. Kan? Jadi kita ambil apa pula? Mu'rab sahaja yang dibincangkan. Kemudian nak tentukan baris-baris marfu ke apa semua tu, kita kata apa? Berkenaan dengan isu fa'il diletakkan dalam satu bab. Settle. Alim. Berkenaan dengan nak menentukan isim tu marfu, ada berapa kaedah? 7 kaedah. Boleh faham? Nak menentukan isim itu mansub ada berapa kaedah? 15 kaedah. Nak menentukan isim itu apa dia? Majrur ada berapa kaedah? 3 saja kaedah. Itu maksudnya. Saya tak. Itu yang kita akan apa? Kita akan alami dan juga baca dalam kitab Matan Ajrumiyah. Al-Gurumiyah. Okey, boleh apa?
Majrur mahfud sama lah. Sama. Tak ada beza. Cuma mahfud tu istilah yang digunakan oleh Kufi, majrur istilah yang digunakan oleh mazhab ataupun madrasah Basriyin. Tapi nanti kita akan tengok dalam mata tarjumah ni dicampur semua. Dia campur penggunaan majrur, sak mahfud. Maksudnya zaman dia tu dah tak ada isu berkenaan dengan Kufi ke Basri. Tak ada isu dah. Semuanya untuk apa? Quran dan Sunnah. Tak ada mana. Itu tambahan sajalah kawan-kawan. Ambil CV semua. Dia faham? Okey, settle. Okey, tengah hafal. Okey, boleh hadam tak? InsyaAllah sikit-sikit. Allah. Saya nampak semua nak. Jadi kita solat lah. Boleh? Saya hafal. Kita akan baca bacaan. Kita masa tak banyak ni, kan? Antum datang dia dengar ni pada pergi dia datang kan. Majrur dia mahfud. Mahfud. Adik datang dulu nak? Cepat jawab. Dalam sarap. Datang dulu adik. Ayah datang. Siapa yang boleh? Tak ada, saya kena Allah. Okey, sebelum tu ada soalan apa? Sebelum kita mula. Okey, apa belakang? Sila. Mata dunia boleh ke kita samakan Nahu dengan definisi tata bahasa atau grammar dalam English? Sama tak maksudnya? Tata bahasa, kita namakan dengan tata bahasa. Tata bahasa atau grammar. Dalam bahasa English kan Nahu ni macam grammar kan. Boleh kita samakan? Saya tak tahu. Saya bukan tahu English kan. Kan Inggeris kena tanya dia, kena tahu kaitan Nahu dengan bahasa Inggeris atau kaitan Nahu dengan bahasa Melayu tu kita tanya Cik Syukri lah. Cik Syukri dia bagi tahu lah. Saya tak tahu. Bahasa Melayu saya pun dapat B je kan. Kan? Nahu saya tinggi dah ada habis. Jadi bila kita nak selalunya kalau kita nak sebutkan berkenaan dengan ada persamaan ataupun nak menggunakan istilah yang sama kepada apa? Kepada perkara yang apa? Yang dilihat dia perlukan ilmu berkenaan dengan itu lah. Saya tidak ada kan? Ilmu saya sikit. Omar Kutibu dan ilmu illa qalila. Dan hanya diberikan ilmu pada saya ini meringan sikit saja kan. Ajumiah saya kita baca. Baca kita ni. Okey, boleh? Ya, silakan. Allah, panas. Kita minta lah, kita buat dalam muhasabah tu. Kita tulis pada sini ni, kami minta ekor 5. Wow. Okey. Boleh? Setengah jam lagi kita ada. Allah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Baik ala Sayyidina Muhammad. Jom kita baca. Setelah, jom kita baca lagi. Apa dia yang dalam kitab ilmu Nahu ini? Sebelum tu kita buat sedekah Fatihah dulu kepada penulis ni, iaitu Syekh Muhammad bin Daud yang masyhur dengan nama Ibn Majrur rahimahullah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ilmihi al-darain. Amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Saya sebut ikut belakang saya, kita baca sekali. Kita akan ulang. Biasa saya akan suruh baca 5 kali dalam kitab ni. 5 kali tengok kan. Lepas tu 5 kali tengok atas. Kan? Kita try. Boleh ke tak? Kan? Okey, kita tengok. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i. واللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ 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 المركب المفيد بالوضع.
الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. Kita cuba baca 3 kali, kita tengok 3 kali kita tengok, baca sama-sama sekali sama sorry. Lepas tu 3 kali antum cuba ulang tanpa tengok. Tanpa tengok. Okey. Tengok sekali tengok buku dulu, baca sekali semua. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. 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 كيف تجي تقرأ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. boleh? Dah tengok kan? Alim. Okey, kita masuk maksudnya. Wa aqsamuhu thalathatun. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. ودخول الألف واللام. ودخول الألف واللام. وحروف الخفض وهي. وحروف الخفض وهي. من وإلى. من وإلى. وعن وعلى. وعن وعلى. وفي ورب. وفي ورب. والباء والكاف واللام. والباء والكاف واللام. والحروف القسم وهي. وحروف القسم وهي. الواو والباء والتاء. الواو والباء والتاء. Kita daripada awal. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقسامه ثلاثة. وأقسامه ثلاثة. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. ودخول الألف واللام. ودخول الألف واللام. وحروف الخفض وهي. وحروف الخفض وهي. من وإلى. من وإلى. وعن وعلى. وعن وعلى. وفي ورب. وفي ورب. والباء والكاف واللام. والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي. وحروف القسم وهي. الواو والباء والتاء. الواو والباء والتاء. Jom kita baca 5 kali, kita tengok kan. Sekali lagi 3 kali kita dengar, cuba semuanya. Okey. Al-kalamu huwa al-lafz al-murakkab bil-fi'li. Saya sorang-sorang lagi. Dan kena memang cerafan mesti kita tengok 5 kali, sebabnya kita ulang tambah tengok 5 kali juga. Itu tekniknya. Teknik. Boleh try kan. Saya bagi bayaran. Okey. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقسامه ثلاثة. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. ودخول الألف واللام. وحروف الخفض وهي. من وإلى. وعن وعلى. وفي ورب. والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي. الواو والباء والتاء. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقسامه ثلاثة. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. ودخول الألف واللام. وحروف الخفض وهي. من وإلى. وعن وعلى. وفي ورب. والباء والكاف واللام.
وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Tadi keempat. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء بمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء بمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Dapat dia ulangi. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Boleh tak? Dah boleh tu, boleh mulut ikut. Mulut ikut dalam insya-Allah akan balik kita buat hari 5 kali insya-Allah hafal. Habis sedar tak sedar kita hafal. Ta'lim. Okey, boleh insya-Allah. Boleh. Kita masuk yang pertama, perbincangan berkenaan dengan al-kalam. Berapa? 10. Okey, kita bincang pertama berkenaan dengan al-kalam. Apa dia al-kalam, kita tulis kat sini supaya apa? Supaya masing-masing ingat. Cuba saya ingat kita tulis apa yang kita baca ini. Apa dia al-kalam ini? Allah. Okey, bab yang kita sekarang ni belajar dipanggil sebagai bab yang pertama yang kita sebutkan tadi pada al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Boleh? Apa maksud al-kalam? Apa dia? Ayat. Ataupun kita kata kata-kata. Kalam ni apa? Kata-kata. Tapi kita senang kita sebut ayat. Ayat.
dan apa dia? Yang terbina bina darinya, kan? Apa dia ni? Kita baca. Okey, kita baca balik. Apa dia? Pertama, apa dia tuan musannif kita nak mengetahui berkenaan dengan kalam. Apa dia? Tuan musannif kata, kalam tu dia kata musannif al-kalamu. Apa dia? Huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Aku ingat tak? Masya-Allah. Masya-Allah alaikum. Nampak? Apa maksud kalam? Kalam itu ataupun apa? Ayat itu ataupun kalam ni percakapan lah dari sebut. Faham kita bila percakapan. Jadi kita letakkan ayat supaya faham. Ayat itu apa dia? Adalah apa? Al-lafzu. Apa al-lafzu? Suatu lafaz. Bila kita sebut lafaz, kita ada apa? Suara. Boleh? Al-murakkabu. Apa maksud al-murakkabu? Berganda. Maksud berganda ni dia lebih dari dua. Pilih satu lah. Bisa? Itu maksud apa? Berganda. Boleh? Al-mufidu. Apa maksud mufid? Yang memberi apa tadi? Memberi faham. Ataupun makna. Boleh lah. Okey. Bil wad'i. Apa maksud wad'i? Apa? Yang diletakkan oleh orang Arab. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini benda apa ni? Tuan musannif sekarang ni dia nak menerangkan kepada kita apakah maksud kalam ataupun ayat di sisi siapa? Di sisi ulama nahwu. Boleh faham? Dia nak terangkan apa? Pengertian ataupun definisi kalam di sisi siapa? Ulama nahwu. Kenapa kita sebut pentingnya definisi kalam ataupun ayat di sisi ulama nahwu? Kenapa? Kan kita sebut kan bahawa nak praktikkan ilmu nahwu mesti apa? Kalimat itu duduk dalam mana? Duduk dalam ayat kan? Mesti kalimat itu duduk dalam ayat. Jadi ayat yang macam manakah yang perlu untuk apa? Untuk kita ketahui terlebih dahulu supaya dapat dipraktikkan ilmu nahwu padanya. Nah, dia mesti ada apa? Kriteria dia. Jadi tuan musannif di sini dia nak menerangkan apa? Kriteria bagi ayat tu. Kenapa? Kriteria bagi ayat. Dia kata pertama kriteria dia mesti apa? Al-lafzu. Adalah berbentuk apa? Al-lafzu. Apa maksud al-lafzu di sini? Adalah apa disebut? Berbentuk suara. Sekali lagi berbentuk apa? Berbentuk suara. Kalau kita nak, saya akan bagikan terjemahan apa? Saya akan bagikan terjemahan definisi setiap daripada perkara ini dalam surah Yusuf. Saya akan sebut dalam syarat lah. Ya? Apa yang maksudkan dengan lafaz? Iaitu apa? Suara yang terbina daripada huruf-huruf hijab. Saya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan lafaz di sini? Kita tulis. Maksud lafaz apa dia? Suara yang terbina daripada huruf-huruf apa dia? Hijab. Boleh faham? Mesti kriteria pertama kalam adalah apa? Adalah kalam itu suara yang disebut itu adalah apa? Adalah terdiri daripada apa? Huruf-huruf hijab. Biasa dengar huruf-huruf hijab. Alif, ba, ta sampai ya. Itu maksud huruf hijab. Jadi kalau kalam yang tidak terdiri daripada huruf hijab seperti apa? Kalam bunyi juga kan? Suara. Tapi terdiri daripada kalimat huruf hijab lah. Tak ada. Boleh faham? Contoh Muhammadun. Perkataan apa? Muhammadun. Suara tak? Lafaz tak? Perkataan Muhammadun tadi itu terdiri daripada huruf hijab tak? Kan? Dia ada mim, dia ada ha, dia ada mim. Jadi kriteria yang pertama dia kata Muhammadun. Boleh faham perkataan? Lafzu.
Yang seterusnya, kriteria yang seterusnya adalah apa? Murakkabu. Apa maksud murakkabu? Iaitu ayat itu mestilah paling kurang bila kita nak namakan ayat, mesti at least ada dua perkataan ataupun lebih. Boleh faham? Kalau kita sebut apa dia? Muhammadun saja, dikira sebagai apa? Dikira sebagai kalam ke ayat ke? Tak. Walaupun dia ni adalah lafaz. Faham tak? Walaupun dia adalah apa? Lafaz. Tapi untuk kita nak jadikan ayat, at least mesti ada berapa perkataan? Dua perkataan ataupun lebih. Jadi kena tambah lagi kalimat yang lain. Contohnya apa? Qama, kan? Muhammadun. Apa tak? Qama, maksud qama telah berdiri. Muhammadun, apa dia? Muhammad, individu yang bernama Muhammad. Jadi, kalau perkataan ni qama Muhammadun, cukup dah kriteria pertama dan kedua? Cukup. Kan? Dia tu adalah lafaz, dua-dua adalah lafaz. Daripada apa? Huruf hijab. Qaf, ada alif, ada mim. Kenapa dia hijab? Mim, harf kedua. Okey. Dan kemudian terdiri daripada apa? Dua kalimat dan lebih. Boleh faham? Settle? Okey. Yang ketiga, apa dia? Apa dia yang ketiga? Al-mufid. Kata dia, mestilah kalimat ataupun ayat itu terbina daripada apa? Daripada dua perkataan ataupun lebih. Kemudian dalam masa yang sama, kita mesti syaratkan bahawa ayat itu memberi faham. Ayat itu apa? Memberi faham. Ada ayat yang ada kalimat lebih daripada dua, tapi tak bawa faham. Ada. Contohnya macam mana? Contoh ayat seperti apa? In qama Muhammadun. In qama Muhammadun. Apa maksud in qama Muhammadun? Maksud in qama? Jika apa? Qama apa qama? Telah berdiri Muhammad. Stop listen. Boleh tak? Jadi jam. Hanya cakap apa ni? Senang macam tak ada betul dah. Hanya cakap apa ni? Bagi berhabis. Kamu je tak? Tak faham. Apa dia berlaku? Apa dia kan? Jika Muhammad berdiri, what's next? Contohlah, dia campur ni bahasa Arab dengan bahasa Inggeris kan? Okey, kita tengok. Cukup. Jadi semua ni dia berlafaz bahasa Arab tak? Lafaz kan? Lafaz. Ni ada boleh, dapat? Ada alif, ada nun, ada qaf, ada. Okey, dapat? Murakkab tak? Murakkab lebih daripada dua ada kalimat. Lebih. Qama, ni dua dah. In, jadi tiga. Tapi cukup tak kriteria yang ketiga itu memberi faham sepaham-fahamnya. Sebab apa? Tak cukup. Sebab dia tergantung. Mesti tambah lagi ayat dia seperti apa? In qama Muhammadun akramtuhu. Maksud akramtuhu, nescaya aku akan muliakan dia. Akram ni. Okey, akram tubuh tulisan dia memang terus. Tak apalah, nanti saya akan menota kantung buat nota sendiri. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak sini? Ni dipanggil apa? Ayat. Ni ayat satu ayat, ni dipanggil apa? Satu ayat. Dia mesti ada ayat penyempurna. Jikalau ada apa? Perkataan jika. Macam Melayu jugalah. Boleh faham tak? Okay, itu settle yang keberapa? Kriteria yang keempat pula, kriteria yang keempat apa dia? Bil waqti. Apa maksud bil waqti ni? Maksud bil waqti adalah betul-betul kalimat itu diletakkan oleh bangsa Arab untuk menunjukkan makna-makna tertentu. Boleh faham? Kalimat, sekali lagi saya ulang, kalimat itu diletakkan dan juga digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan apa? Makna-makna tertentu. Contoh perkataan apa? Qama. Kan? Perkataan qama, siapa yang letak? Orang Arab. Menunjukkan makna apa? Gigi. Orang Arab pakai. Muhammadun. Nama orang Arab. Kan? Nama orang Muhammad. Orang Arab letak juga. Okay, contoh perkataan yang bukan orang Arab letak. Seperti apa? Perkataan lain. Kita sebut berdiri Muhammad. Berdiri Muhammad.
Tapi kalau kalam di sisi orang Arab, tak. Sebab apa tak boleh Arab? Boleh Arab diri Muhammad. Coba berdiriyun tak ada, memang tak ada. Berdiriyun Muhammadun memang takkan berlaku. Mesti apa? Mesti kalimat itu daripada apa? Bahasa Arab digunakan oleh bahasa Arab. Dapat tak? Sedar. Ini yang pertama. Okey, dah lagi tak? Masih asal dah, kita dah jam dah semua. Kita kena sediakan nasi goreng lah. Okey, jadi apa? Asal sesi yang pertama ni kita sebagai warm up, kita ambil 2 sikit dah. Jadi insya-Allah sekali itu saja terlebih dahulu. Yang penting hadirin sekalian hafal dulu yang apa yang kita sebutkan tadi. Kita dah hafal lebih kali. Dah bosan sikit. Tapi awal tu kita dah banyak. Tapi penting. Saya sebut tadi bukan benda yang buat saya saja, itu benda penting. Orang kalau tak belajar benda tu dia akan tahu benda. Boleh buat? Jadi wallahu taala alam. Kita beri masa untuk siapa-siapa nak tanya soalan terlebih dahulu. Sebelum kita berpisah. Last terus. Ya. Macam mana sekali? Mesti 4 perkara ni. Cuma level sekarang ni hafal yang dulu. Cuma nanti dia ada level yang lain lagi. Yang ni kan, level yang lain itu kita akan masuk dalam syarah. Tapi sekarang ni yang kita nak faham sekarang adalah apa? Yang dikendaki oleh Imam Al-Ajurumiyah. Imam Ibnu Al-Ajurumiyah. Lepas ni kita masuk kitab Al-Mufassal ataupun Imam Ibnu Malik dia kata tak perlu wadah. Tak perlu. Maksud wadah adalah fasad. Bukan masuk orang Arab. Itu level lain lah. Lagi apa ustaz tentang filah falah. Bid'ah kedai itu hadis berada ni ni. Kan? Sudah boleh apa yang dulu? Di mana? Settle yang dulu. Yang bagi di sini Najrum pendapat dia, dia faham? Level yang pertama ni mesti apa? Kalam untuk kita katakan sebagai kalam yang sempurna. Untuk nak praktikkan ilmu nahu mesti cukup apa? 4 kriteria. Benar tak? Settle. Terus semua kerja universiti dah tak cakap ni. Sajalah tu ulang balik. Okey, ada lagi? Soalan yang baik? Saya senang belajar azan ataupun orang yang masih benda yang kita dengar daripada recording tak sama macam kita dengar daripada mulut manusia sendiri. Contohnya azan yang recording dengan azan yang keluar daripada mulut manusia ni, maksudnya azan recording kita tak payah jawab. Jadi azan manusia kita kena jawab. Sebab dia adalah Al-Kalamu tu lah. Boleh tak saya belajar? Ya, itu masuk ilmu lain dah, kan? Baik, tak apa. Dah selesai sikit-sikit umum je ni. Baik, isu berkenaan dengan isu kalam ni, kan? Isu untuk kita nak mengatakan ada itu kalam ataupun tidak, memang ada khilaf, kan? Basicnya adalah mesti apa yang 4 ni sahaja. Ada ulama yang satu lagi ataupun yang masyhur antaranya adalah apa? Adalah Al-Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kita imam yang masyhur dalam ilmu nahwu dan juga ilmu usul dan sebagainya. Yang mensyaratkan dalam apa? Dalam kalam itu untuk kita letakkan satu komponen akhir. Apa dia? Niat. Al-qasdu. Niat. Boleh faham? Kita letakkan apa? Niat. Jadi dalam isu ni bila kita letak, kita ambil pendekatan Ibnu Ajurumiyah, Imam Ibnu Ajurumiyah, maka kalau berdasarkan Ibnu Ajurumiyah, kita anggap kalam sebenarnya recorder tu ada kalam. Berbeza dengan Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar dan ulama-ulama setengah antara Khalid Al-Azhari yang mengatakan bahawa apa? Mengatakan bahawa kalam adalah apa? Adalah mesti ditambah lagi kriteria iaitu niat. Bila kita sebut kriteria niat hanya datang daripada siapa? Manusia, ya. Recorder ada niat tak? Niat. Jadi dia kata, maka di sisi dia ataupun Ibnu Hajar dia kata apa? Siapa dia? Recorder tak dikira kalam. Boleh faham? Maka apa dia lagi? Kalam orang yang tidur, mamai. Aku nak dengan mamai. Tak dikira kalam sebab dia keluar daripada niat. Orang tak sedar. Kalam orang yang apa? Orang yang menatap. Apa cuma kau tu dia? Tak dikira sebagai kalam sebab tiada niat. Tetapi dalam tu berbahasa yang dikhilaf. Okey, memanglah masalah khilaf tu dia disebutkan dalam masalah fiqh. Tapi tak ada isu kan. Boleh faham? Isu.
Okey, lagi? Saya kurang faham sikit yang murakab tu. Ada dua soalan lah. Satu kalau ni berganda kalimah tu, berganda asing yang sebenarnya kalau kum tu macam mana? Itu satu. Kalau murakab tu boleh tak kita kalau guna macam kum? Tu dia disimpan dalam kan. Okey. Tu kita dah detail lah kan tadi. Tak apalah, kita cerita juga dah ditanya. Ada orang alim sini, tak ada lagi. Tak, bukan, dia dah biasa dengan bahasa Arab. Tak apa, kita akan ceritakan dulu. Okey, maksud murakab itu adalah apa? Berganda kan. Saya tak ceritakan secara detail lah. Okey, yang saya tak ceritakan tadi apa? Faham. Okey. Apabila murakab tadi adalah sama ada berganda pada sudut hakiki. Ada bagi berganda pada sudut apa? Hakiki. Apa maksud sudut hakiki? Iaitu memang kita nampak dua perkataan terpampang di hadapan kita. Itu maksud apa? Hakiki. Macam contoh, qama Muhammadun. Ada berapa perkataan tu? Dua perkataan terpampang. Itu dibagi apa? Murakab secara hakiki. Ada tak murakab yang lain? Ada murakab yang lain. Dibagi murakab takdiri. Murakab takdiri, iaitu berganda secara takdir. Apa maksud secara takdir? Bukan ditentukan oleh Allah Ta'ala, dah bukan. Takdir itu maksudnya dikira-kira kewujudan lafaz tu. Sedangkan pada apa? Pada lafaz tak ada kita sebut. Contoh macam sahabat kita sebut tadi. Perkataan apa? Qum. Perkataan apa? Qum. Apa dia qum tu? Kan? Bukan di Iran. Qum. Kan? Qum tu maksudnya apa? Berdirilah oleh kamu. Maksudnya kamu berdiri. Nampak? Perkataan asalnya qum anta. Boleh faham? Asalnya adalah apa? Qum anta. Ada perkataan apa? Anta kat belakang tu. Tapi memang Arab tak ada sebut qum anta. Qum anta tastajamala. Dalam itu Arab dia tak sebut. Dia kata apa? Itu adalah kalau sebut memang tak boleh. Bid'ah. Syiah dia takkan sebut. Jadi kita kata perkataan kum walaupun satu lafaz terpampang di hadapan kita, tetapi kita kira wujud ada lafaz yang lain. Yang apa? Yang tidak disebutkan oleh Arab, iaitu perkataan anta. Nampak tak? Itu tak ada masalah. Itu pun dipanggil sebagai apa? Murakab juga. Tapi murakab boleh, yang bahagian yang kedua itu murakab takdiri. Boleh faham? Boleh faham? Kata faham? Boleh? Kita dah? Yang tadi boleh faham? Boleh faham? Saya risau orang tak faham. Kenapa dia faham? Nak berjuang ni. Nak perang dah. Okey, Raja boleh faham? Zat boleh faham? Sikit-sikit, tak apa, dia biasa dulu. Dulu saya zaman-zaman dulu pun belajar first takdim. Saya belajar kat dulu first dulu belajar kat pondok-pondok sikit kan. Memang saya habis juga benda saya tak faham. Memang saya tak faham. Habis lepas tu baca kali kedua baru saya faham. Kali ketiga baca Mukhtasar Jidan baru saya faham. Macam ni cerita dia, macam ni perjuangan kita. Kan? Tapi kalau antum dipahami tu masya-Allah hebat. Hebat kita dia kan. Hebat. Jadi jangan risau. Hebat semua. Dia faham? Ini dia faham? Ustaz kita apa ni? Sabar insya-Allah kan. Sikit lama-lama jadi wah. Sikit lama-lama jadi alim dah kan. Insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Boleh ya? Sudah? Okey, kita stopkan pada ni. Ustaz. Alhamdulillah, saya telah tamat sesi